Assalamualaikum. Sekarang ni aku kat tengah-tengah Sydney Olympic Park. So kat sini dia ada satu kawasan untuk exercise lah sikit. Tapi tak ada orang kat sini. Dan ada kalau tengok dekat apa tu, kita boleh nampak dia tulis itu community, pride, nature, joy. Kan? Dia apa maksud dia tu? Korang fikirlah sendiri kan. Tapi masalahnya macam sekarang ni, pride ni dah kena colek. Pride ni dah kena colek dengan ada satu kumpulan yang pelangi ni dah. Dan ini salah satu juga yang menjadi satu kekhawatiran lah pada aku lah. Kan? Pride, perkataan pride ni dah diculik oleh geng pelangi, dan pelangi itu pun dah diculik juga oleh geng LGBTQ ni kan. Dan ini satu ancaman yang pada aku sangat besar lah pada kemanusiaan dan juga manusia, sebab dia orang ni mengamalkan cara hidup yang di luar tabii kan. Dan benda ni bukannya baru, benda ni dah lama dah. Kalau ikutkan, kalau aku cek balik apa semua, sebenarnya gerakan LGBTQ ni dia orang dah bermula daripada tahun 1920-an lagi dah, secara agresif. Dan mungkin pada masa tu tak adalah agresif sangat kan, tapi benda ni secara terancang. Okey, tapi aku tak nak cerita pasal tu lah. Nanti kan korang tengok lah dekat YouTube tu, banyak lah. Even masalah-masalah pun ramai yang tak setuju dengan golongan ni apa semua kan. Jadi apa yang aku nak cerita ni lah, kita tengok kat sini kan. Ini banyak lah bangunan-bangunan kat sini apa semua dalam bentuk apartment lah, mungkin dalam ruang pejabat apa semua. Jadi bila dah habis selesai Sukan Olimpik tu, dia orang mungkin jual lah pada pelabur-pelabur apa semua kan. So aku nak cerita sikit pasal ekonomi lah sikit kan. Tapi tak adalah, ini bukan satu lecture ekonomi lah, tapi secara ringkas lah. Sebab dalam kalau kita, siapa yang tahu, mungkin siapa yang belum tahu, jadi dalam ekonomi ni dia ada 3 sistem. Okey, ini apa yang aku belajar lah setakat dalam pengetahuan aku, dan aku pun jelah pandai sangat dalam ekonomi ni kan. Jadi dalam sistem ekonomi dunia ni, dia ada 3 sistem ekonomi yang iaitu nombor 1 sistem kapitalis. Dan sistem kapitalis ni yang sekarang ni yang mendominasi dunia lah sekarang ni kan. Dan of course daripada sistem kapitalis ni, yang paling utama ciri-ciri dia pasaran bebas. Pasaran bebas maknanya pasaran yang akan menentukan. Dari segi kalau macam harga barang tu, dia bergantung kepada supply and demand kan. Kalau supply lebih daripada demand, jadi harga pada satu barang tu dia akan murah lah. Tapi kalau permintaan tu tinggi, melebihi daripada bekalan, jadi harga tu akan tinggi. Dan benda ni sebenarnya bukan, dia memanglah dikatakan pasaran bebas, pasaran yang menentukan harga apa semua kan. Tapi sebenarnya benda ni boleh je dimanipulasi kan. Bagi contoh lah, katakan dia orang kata pasaran bebas, tapi macam negara-negara yang besar, US apa semua, even setiap negara lah, dia orang pun meletakkan satu tarif pada barang-barang yang tertentu lah kan, demi untuk nak menjaga dia punya industri dalam negara dia apa semua kan. Lepas tu kalau dalam sistem kapitalis ni, sebab dia berpaksikan kepada modal, dan modal ni adalah siapa yang menguasai modal. Jadi pemilik modal, orang yang kaya lah, bilioner apa semua ni lah kan. Jadi sebab tu kita ada tengok nampak cara untuk nak menguasai pasaran ni, salah satu adalah monopoli kan. Dia kata je pasaran tu bebas, tapi sebenarnya dia monopoli satu-satu sektor tu. Jadi untuk nak meraih keuntungan kat situ kan. Okay. Dan yang kedua tu sosialis. Sosialis ni dia lebih kepada yang dianuti oleh pahaman komunisme lah. Kalau macam dulu kita tengok Rusia mengamalkan sistem sosialis. China masa zaman Mao Zedong apa semua dulu pun dia mengamalkan sistem sosialis.
Dan tapi semua tu even macam Rusia dengan China pun sekarang ni pun dia dah tukar. Dah tukar daripada sistem sosialis kepada sistem kapitalis kan. Tapi masih lagi ada juga kawalan dari segi inilah kawalan pusat lah, kerajaan pusat apa semualah. Dan tapi yang masih lagi pure mengamalkan sistem sosialis ni macam contoh dia Korea Utara. Korea Utara masih lagi maintain full sistem sosialis. Jadi kita boleh bayangkanlah tengok macam mana kehidupan rakyat Korea Utara kan. Tapi jadi bagi kita umat Islam, sebenarnya dalam Islam tu ada sistem ekonomi Islam. Aku bukanlah pakar dalam sistem ekonomi Islam. Jadi kalau korang nak tahu lebih kurang berkenaan dengan sistem ekonomi Islam ni, ada seorang ustaz. Ustaz ni dia pakar lah. Dia mu'alaf. Dan dia memang pakar dalam sistem ekonomi Islam. Itu orang Indonesia, iaitu Ustaz Dr. Antonio Syafi'i. Jadi korang boleh search lah, tengok dekat YouTube. Even dalam aku punya channel yang dekat community tu ada aku share juga dia punya Dr. Antonio Syafi'i ini. Dia menjelaskan bagaimana sistem ekonomi Islam ni berfungsi dan beroperasi kan. Tapi apa yang aku faham dalam sistem ekonomi Islam ni, dia tengah-tengah antara sistem kapitalis dengan sosialis. Sebab dia tak menghalang orang untuk nak jadi kaya. Dia menggalakkan pertumbuhan apa juga, tapi dia lebih memberi tumpuan kepada pertumbuhan yang seimbang kan. Jadi sebab tu dalam sistem ekonomi Islam tu zakat tu adalah satu yang utama lah. Okay. Lepas tu bila kita bercakap tentang ekonomi, kita tak boleh lari daripada membicarakan tentang pembangunan dan kemajuan kan. Sebab siapa yang tak nak maju? Semua orang boleh nak maju kan. Jadi cuma persoalan dia kat sini, kita kalau ambil dalam, aku nak ada satu pertanyaan lah pada orang hijau lah khususnya kan. Okay, kita nak pembangunan. Mungkin ada setengah orang, sebab perkataan pembangunan tu dia membawa kata asal dia tu bangunan kan. Jadi mungkin ada setengah orang dia berpendapat pembangunan ni adalah membangunkan bangunan-bangunan. Sama ada bangunan dalam rumah, bentuk perumahan lah, untuk industri lah, apa semua kan. Sebab dalam antara corak pembangunan yang ada, sama ada dia berasaskan kepada, kita boleh tengoklah, satu macam industri, pembangunan yang tertumpu kepada sektor perindustrian. Jadi dibangunkan kilang-kilang apa semua kan. Lepas tu kalau untuk yang perumahan, sebab salah satu keperluan manusia adalah pelindungan ni dalam bentuk rumah lah kan, rumah tempat tinggal apa semua kan. Tapi salah satu lagi corak pembangunan dalam pertanian, sebab kita ni perlukan makanan kan. Jadi satu persoalan lah yang aku nak ajukan kepada orang hijau lah. Jadi korang ni nak pembangunan yang macam mana? Ada ke kalau semua orang berfikir untuk nak mencari keuntungan dengan membangunkan rumah-rumah apa semua, tak mustahil satu hari nanti satu hijau tu dia penuh dengan bangunan-bangunan dia. Jadi korang nak ke duduk dalam satu kawasan yang sesak kan? Okey lah nak buat bangunan apa semua, tapi kalau even dalam proses pembangunan yang untuk perumahan apa semua ni pun, sama ada kawasan pembangunan perumahan tu dirancang ataupun dibiarkan macam itu je, ikut suka hati orang nak buat macam mana kan. Tapi dalam kalau masuk dalam kawasan majlis daerah,
masuk dalam kawasan perbandaran, biasanya memang kalau nak buat bangunan apa-apa memang perlukan kelulusan daripada majlis, kan. Tapi adakah itu yang dilakukan sekarang ni, kan? Jadi yang satu lagi corak pembangunan ialah pertanian. Pertanian contohnya lah, kalau macam yang konsep agrotourism ni sebenarnya dah lama juga, kan. Kita ambil contoh macam dekat Cameron Highland lah. Cameron Highland, kan. Itu salah satu kawasan yang memberi penekanan kepada agrotourism. Sebab aku ingat lagi dulu masa aku dah jahannam lah. Aku dah jahannam ada buat rombongan pergi Cameron Highland, pergi melawat. Itu pun seronok sebab Cameron Highland masa tu sejuk, kan. Lepas tu ada ladang teh, pergi melawat ladang teh Bo, tengok kilang teh apa semua, kan. Lepas tu adalah tengok kebun-kebun sayur apa semua, kan. Jadi kalau macam kawasan hijau ni, adakah mustahil untuk kita nak bangunkan dia sektor pertanian ni dan kita gabungkan dengan macam homestay apa semua tu, untuk sebab dia benda ni dia semua berkait-kait, kan. Aku baru je cerita dengan salah seorang kawan ni, kan, kat hijau, kan. Okey. Kata sekarang kat hijau banyak homestay. Tapi persoalan dia, okey, homestay ni untuk apa? Homestay ni untuk orang yang datang daripada luar untuk nak menginap mungkin 2 malam ke 3 malam ke atau seminggu ke, kan. Jadi soalan dia, sebab apa dia orang datang? Sebab apa orang luar ni nak datang kat hijau untuk nak menginap di homestay? Apa yang ada kat hijau? Tapi aku tak tahulah, mungkin sekarang ni ada macam-macam lah sebab dah berapa tahun dah aku ada kat sini, kat luar, kan. Jadi aku tak tahu apa perkembangan yang ada, kan. Jadi apa yang ada yang menarik kat hijau, kan. Okey, adalah dia kata adalah homestay yang ada swimming pool apa semua, kan. Okey, kan. Jadi takkanlah orang tu nak menginap dekat homestay tu, lepas tu ada setakat main swimming pool macam tu je, kan. Tu sebab tu aku cakap, contohnya kalau macam ada yang dia pengusaha homestay kat hijau ni, kau sediakanlah basikal 2-3 biji ke apa semua, kan. Jadi bila orang datang tu, nanti katakan dia menginap 2 hari lah contohnya lah. Okey, dia datang hari Jumaat, menginap malam 1, malam Ahad, hari Ahad tu check out, ataupun mungkin hari Ahad petang tu check out lah. Okey, apa salahnya korang sediakan basikal ke 2-3 biji basikal ke apa kat situ. Jadi kalau yang menginap dekat homestay tu, nanti kata hari Sabtu petang tu dia pusing-pusing keliling kampung naik basikal, kan. Sebab kalau naik kereta tak best sangat lah pada aku lah. Jadi kalau naik basikal tu pusing-pusing kampung, lepas tu boleh berhenti, tengok sana, tengok sini. Jadi kalau ada kebun-kebun macam contohnya kebun kanipah yang buat rock melon, ataupun mungkin ada pula satu brother ni dia buat hidroponik strawberry. Ada pula mungkin ada satu lagi buat fertigasi cili ke atau timun ke, kan. Ataupun mungkin juga ada yang ambil cabaran untuk nak buat kebun anggur, kan. Jadi orang yang datang menginap di homestay ni, katalah dia ambil naik basikal, dia pusing-pusing, oh ni ada kebun anggur hijau ni, oh ini ada kebun strawberry. Jadi kau rasa menarik tak? Itu persoalan yang aku timbulkan lah. Jadi dan benda ni kalau macam zaman sekarang ni memang senang nak viral lah. Sebab dalam sektor pertanian ni yang penting satu, penghasilan makanan yang baik. Jadi dalam Islam pun memang kita disuruh untuk mengambil makanan yang baik, yang halal, kan. Halalan thayyiban, kan. Lepas tu dalam proses kita membangunkan sektor pertanian ni dan digabungkan dengan sektor pelancongan, kita akan berusaha untuk nak cantikkan, nak bersihkan, jaga kawasan kampung apa semua, dan secara tak langsung itu akan melestarikan alam, kan. Sebab kita hidup dengan alam kena berkasih sayang lah, senang cerita lah. Berkasih sayang. Boleh jadi ada. Dan daripada tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman ni juga, dari mana kita dapat oksigen? Daripada situ lah, kan. Daun-daun ni, pokok-pokok ni lah yang menghasilkan oksigen, yang menghasilkan kesegaran udara kat dalam kawasan tu. Dan
dalam sektor pertanian pun banyak sangat teknologi pertanian yang ada. Yang sekarang ni yang diorang dah teroka lah. Hidroponik lah, fertigasi lah, aquaponik lah, vertical farming lah, macam-macam ada lah. Even tanam ganja dalam apartmen pun dah ada. Kan? Bayangkanlah. Jadi, dan tak semestinya usaha-usaha pertanian ni nak diusahakan dekat kawasan ladang atau kebun kan. Even kalau ada kawasan, contohnya lah ada orang yang duduk rumah lot mungkin satu lot tu setengah hektar je, tapi dia adalah kawasan belakang rumah dia yang tanah sikit apa semua kan. Jadi kalau ada usaha, ada insentif daripada pihak-pihak yang sepatutnya yang ada kuasa lah apa semua ni. Jadi even rumah-rumah lot ni, walaupun dia tak ada tanah, tak ada kebun, tapi ada kat belakang rumah dia ada satu kawasan tanah kecil pun, boleh juga digalakkan untuk nak tanam sayur-sayur kan. Tanam sawi lah, tanam kangkung lah, tanam cili 2-3 pokok, tanam kangkung 2-3 perdu, bayam ke, bayam kobis ke. Walaupun dia tak jual, tapi dia boleh juga untuk keperluan keluarga tu sendiri. Dan itu salah satu juga untuk langkah penjimatan untuk perbelanjaan. Dan kalau dia boleh hasilkan lebih daripada keperluan keluarga dia, jadi tak mustahil dia boleh jual. Dan macam mana dia nak jual? Contohnya kalau macam aku cakap ada kedai masjid apa semua kan. Dia boleh ikat 2-3 ikat kangkung, 2-3 ikat bayam, 2-3 ikat sawi, okey, letak dekat kedai masjid kan. Sama ada nak jual ke atau dia nak sedekah pun, dia nak infak pun boleh je kan. Dan lagi salah satu lagi yang aku nampak lah, usaha yang boleh yang diusahakan dalam sektor pertanian yang berkaitan lah. Contohnya madu kan. Macam ada satu abang ni kan dekat ladang kan. Dia bela lebah kelulut yang boleh menghasilkan madu kan. Tapi aku pernah beli dan dia punya madu tu agak masam sikit. Sebab apa masam sikit kan? Sebab sarang lebah kelulut tu dia letakkan dekat dengan pokok limau kasturi. Jadi sebab lebah ni dia ambil daripada bunga-bunga limau kasturi ni. Jadi limau kasturi ni kan masam kan. Tapi kalau macam-macam ada kat kalau katakan dia letakkan sarang-sarang lebah ni dekat keliling ladang rock melon kanipah contohnya kan. Jadi lebah-lebah tu dia sedut lah madu-madu daripada bunga-bunga rock melon kan, jadi manis. Contoh dia macam tu lah. Okey. Dan satu lagi pun, okey, macam dia ada kaitan juga dengan okey, apa kena-mengena dengan pusat tahfiz dengan sektor pertanian ni kan. Contohnya kalau macam katalah kita buat pusat tahfiz dekat masjid Batu Lapan Ijuk contohlah. Jadi itu bergantung kepada availability inilah, kesesuaian juga ada, dan kalau ada kawasan yang boleh buat asrama apa semua tu kan. Jadi katalah contohnya ada ni macam yang aku cakap pasal kedai masjid gitu kan. Boleh jadi ada 2-3 orang yang minat tu nak berniaga, jadi kita boleh latih dekat kedai masjid. Boleh jadi juga ada 4-5 orang juga yang berminat untuk dalam sektor pertanian kan. Jadi takkan dia nak duduk kat masjid nak menghafal Quran dia, tak ada kan. Jadi boleh juga mana yang dah besar sikit lah, yang dah umur dia mungkin dah 14-15 tahun apa semua, yang boleh buat kerja-kerja dekat kebun apa semua kan. Jadi dia boleh je dalam satu hari tu 4-5 jam. Kalau ada macam contohnya kalau katakan ladang rock melon kanipah tu dah maju, ataupun mungkin ada ladang fertigasi cili ke apa semua tu yang lain yang perlukan pembantu kan. Jadi boleh je salah seorang budak tahfiz ni yang minat dalam sektor pertanian. Jadi dia boleh je kerja dekat kebun-kebun yang usahakan timun ke cili apa semua kan. Jadi cuba korang bayangkan, dalam masa dia bekerja tu, okey, dalam masa dia bekerja dekat kebun sayur ke ataupun kebun buah ni, dia sambil tu budak ni dia akan
menghafal ayat-ayat Quran, kan? Dia akan menghafal ayat Quran, ataupun paling-paling tidak pun dia selawat lah. Jadi sepanjang dia bekerja tu dia berselawat, kan? Bila dia berselawat atau dia menghafal ayat-ayat Quran tu, jadi korang rasa ada tak efek dia kepada tumbuh-tumbuhan? Rasa pokok-pokok tu dengar tak selawat yang dibacakan, ayat Quran yang dibacakan tu? Jadi macam mana kau rasa pokok-pokok, katalah pokok rock melon tu, sebab pokok-pokok haiwan-haiwan, tumbuh-tumbuhan haiwan ni pun dia orang dia bertasbih, kan? Kalau kita kan ada ustaz yang cakap kan, tumbuh-tumbuhan, binatang, haiwan-haiwan apa semua ni bertasbih, memuji Allah, kan? Jadi kalau budak-budak ni yang kerja dekat kebun-kebun sayur ni apa semua ni kan, nanti kan, kalau dia sambil tu dia selawat, sambil tu dia baca, dia menghafal ayat Quran apa semua, korang rasa tak ada efek ke pada pertumbuhan pokok tu sendiri, kan? Okeylah. Jadi ni pun dah 20 minit, cukuplah. Assalamualaikum.